Hadirin tuan, kami teruja sampaikan ucapan sepatah dua. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Encik Khairuddin bin Haji Abu Hanifah, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak untuk menyampaikan ucapan perasmian seterusnya menyempurnakan gimmick perasmian Majlis Apresiasi dan Kecemerlangan Akademi Murid Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu sesi 2023-2024. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada barisan guru yang menjadi pengacara majlis, Yang Berhormat Puan Wong Cai, Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Pulai, Yang Besar Tuan Haji Ahmad Azam Shah bin Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, Cik Abu Bakar bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri yang mewakili Pengarah Pendidikan Negeri, Yang Besar Puan Zuraidah binti Zakaria, Ahli Majlis Bandaraya Ipoh, Tuan Haji Kamaluddin bin Ismail, Naib Yang Ketua PIBG SK Taman Bersatu, Cik Fazul bin Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kintau Utara, Cik Muhammad Adif bin Abdullah Daud, Penghulu Bukit Sungai Raya, Barisan Penolong Kanan, Barisan Jawatankuasa PIBG, guru-guru, div jemputan JPKK yang turut hadir pada pagi ini, ibu bapa dan yang kita raikan anak-anak sekalian. Yang pertama, marilah kita sama-sama banyak syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Dewan Anjung Bestari SK Taman Bersatu ini untuk majlis apresiasi kecemerlangan akademik anak-anak kita bagi tahun 2023-2024. Yang kedua, saya juga menzahirkan ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada pihak pengusaha sekolah, khususnya kepada Tuan Guru Besar yang sudi menjemput saya bersama-sama pada pagi ini. Kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini juga saya ucapkan syabas dan tahniah kerana anda merupakan ibu bapa yang hebat, kerana anda merupakan ibu bapa yang cemerlang, sanggup ambil cuti pada hari ini, sanggup bersama-sama meluangkan masa untuk melihat dan meraihkan kecemerlangan anak-anak kita pada pagi ini. Kecemerlangan anak-anak pada pagi ini bukan kerana sikap anak-anak sendiri, tetapi hasil gabung jalin kerjasama daripada semua pihak, khususnya di kalangan guru-guru, ibu bapa, PIBG dan juga komuniti. Itulah di antara elemen-elemen yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta dalam merencanakan kecemerlangan anak-anak. Pada hari ini, anak-anak yang telah pun berjaya dalam pelbagai bidang, khususnya akademik, akan diraih dan diberi pengiktirafan. Pengiktirafan dan penghargaan itu adalah satu memori yang cukup indah bagi seorang murid. Bagi ibu bapa sudah pastilah merasa bangga, merasa gembira atas kejayaan tersebut. Kepada guru-guru, mereka merasakan segala penat lelah, jerit perih dan pengorbanan dalam mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak murid ini telah mencapai satu titik kejayaan yang cukup cemerlang. Seperti saya ulang tadi, kecemerlangan itu bukan mengambil masa yang singkat, tetapi dia mengambil masa yang lama dan memerlukan pengorbanan, komitmen kita bersama. Maka pada hari ini, anak-anak yang telah berjaya itu akan dihargai. Kejayaan itu perlu diraih, kejayaan itu perlu diiktiraf. Tadi Tuan Guru Besar
bercerita dengan panjang lebar berkaitan kejayaan, kecemerlangan anak-anak. Sudah pastilah setiap pentadbir sekolah, guru-guru mempunyai KPI tertentu untuk meletakkan kemenjadian murid itu sebagai elemen utama. Kemenjadian murid itu boleh dicapai hasil daripada sokongan, penglibatan dan juga kerjasama dari semua pihak. Pada hari ini, ibu bapa yang hadir ini merupakan antara elemen yang membantu kecemerlangan tersebut, selain daripada kegigihan, kesungguhan guru-guru yang mendidik. Cuma kita tahu, dalam standar pisang pun bukan semua pisang tu elok. Ada sesikat yang rosak dan sebagainya. Maka dari apa yang diperkatakan oleh Tuan Guru Besar tadi, masalah keciciran ataupun masalah defisit pembelajaran itu memang berlaku. Inilah peranan yang perlu kita mainkan bersama supaya hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik itu berjaya kita capai bersama. Mungkin faktor-faktor keciciran ataupun defisit pembelajaran itu bukan terletak sepenuhnya kepada anak-anak, tetapi ada juga kebertanggungjawaban daripada ibu bapa. Kerana ibu bapa juga kena ada sikap prihatin, kena ada sikap cakna, ambil tahu tentang perkembangan anak-anak. Memang kalau kita tanya, ibu bapa kata kami tak tahu nak ajar anak kami, sebab dokumen standard kurikulum pembelajaran pada hari ini cukup berbeza dengan zaman kita sekolah. Itu kita akui. Tetapi apa peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak ini belajar? Yang pertama, kena ambil tahu, tanya mereka, selidik mereka, pantau mereka. Sebab anak-anak ini lebih banyak masa bersama dengan ibu dan bapa. Kalau di sekolah hanya 6 atau 7 jam sahaja, yang lain sepenuhnya adalah di bawah ibu bapa. Kita tahu ibu bapa ada komitmen untuk mencari sumber rezeki dan sebagainya, tapi ruangkanlah masa untuk pantau, untuk lihat, untuk tinjau keadaan anak kita. Kerana anak-anak ini cukup pandai helah bela diri dia, cukup pandai muslihat dia. Saya ni bekas guru besar juga. Saya pernah berkhidmat sebagai guru selama 23 tahun 8 bulan. Cukup masak, cukup tahu selok belok dan juga perkembangan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini dia cakap pada ibu bapa tak ada kerja sekolah, tak ada tugasan yang diberi, tapi sebenarnya ada. Tapi kalau ibu bapa tidak pantau, tidak lihat, mereka akan bersenang lenang. Dan akhirnya guru-guru tidak boleh membuat pentaksiran, guru-guru tak boleh buat penilaian. Sebab sekarang ini pentaksiran bilik darjah itu merupakan elemen untuk kita meletakkan kejayaan ataupun kemenjadian murid-murid itu berdasarkan pada tahap penguasaan tertentu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 hinggalah tahap 6. Kalau pelajar atau murid mendapat tahap 6, dia merupakan seorang pelajar yang boleh kita anggap mendapat A+ dalam subjek tersebut. Tetapi kalau berada di tahap 1, 2, dia perlu dibuat pemulihan dan juga pengayaan supaya pelajar ini dapat menguasai kembaran ini. Inilah peranan kita bersama. Tak boleh sepenuhnya diberikan amanah tanggungjawab itu kepada guru-guru. Ibu bapa juga kena membantu. Dan kalau ada program-program sebegini, ibu bapa kena hadir. Mungkin kat sekolah ada buat program hari bertemu waris dan sebagainya. Inilah ruang dan peluang untuk ibu bapa mendapatkan info-info terkini tentang perkembangan anak-anak. Satu lagi, dalam syarat agung. Dalam syarat agung kena hadir, tapi hadirnya ramai yang bertudung daripada tidak bertudung. Itu lumrah. Saya pergi surah mana pun dalam negeri ini, itulah lumrahnya. Yang tak bertudung berapa kerat je ada, yang bertudung lebih ramai. Dan yang tak bertudung ni yang banyak komen. Minta maaf saya cakap, tapi itu hakikat sebenar. Di dalam syariat agung lah ibu bapa boleh menyatakan pandangan, pendapat, suara demi kecemerlangan, demi kemenjadian anak-anak kita. Di situ juga nanti ada persetujuan untuk bayaran tambahan PIBG yang memang yang menjadi isu. Kalau
Ada di kalangan ibu bapa yang tidak hadir. Mereka kata sekolah ni kerjanya minta duit je. Itu je dia tahu. Tetapi dia tak tahu apa sekolah buat untuk anak-anak dia. Sekolah ni bukan setakat akademik, dia juga kena pembentukan sosial, pembentukan kemajuan dari segi kepimpinan, co-curriculum, unit, uniform, kelab dan persatuan yang digabung jalankan sesuai dengan falsafah pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Perkara-perkara itu perlu kita gabung jalankan agar hasrat negara, hasrat negeri Perak untuk menjadikan pendidikan itu sebagai tunjang kepada pembangunan negara. Tahniah dan syabas kepada pihak usaha sekolah, khususnya pada Tuan Haji Muhammad Ahmad Azam yang dapat menyusun program pada pagi ini yang saya rasa cukup meriah, dengan baju batik senondol, dengan komitmen yang tinggi daripada semua pihak. Saya mengharapkan SK Taman Bersatu boleh maju, boleh mara, boleh hebat dalam apa saja bidang selepas ini. Saya tahu panggil saya bukan panggil kosong, panggil saya panggil berisi selalunya, dan insyaAllah saya tak akan hampakan. Tadi Tuan Jamal Azam bawa saya pergi tengok hoki. Saya tahu SK Taman Bersatu merupakan sekolah yang berjaya melahirkan produk atau murid-murid yang cukup hebat dalam kecemerlangan sukan hoki. Walaupun tak ada padang, walaupun tak ada gelanggang yang sesuai, tetapi ianya mampu diasasikan. Kerana apa? Kerana kemampuan, kehebatan dan juga pengorbanan yang digelar seorang guru itu untuk memastikan kecemerlangan anak-anak itu diutamakan. Tahniah dan syabas kepada guru. Cuma guru-guru ni kadang-kadang dia stres. Bila stres, Tu Haji bolehlah minta besaran awal. Jangan macam tu. Hidup kena ada cabaran, hidup kena ada kekuatan. Teruskan. Masa dapat surat watikah pelantikan guru tu, walaupun dia letakkan di mana, mengajar di mana pun, sanggup terima. Tetapi apabila dah masuk usia atau tempoh perkhidmatan melebihi had 25 tahun, mulalah berkira-kira untuk bersara pilihan. Jangan cikgu, perjuangan perlu diteruskan. Perjuangan belum selesai. Macam tu Haji Ahmad Azam, 60 bersara lah 60. Memang orang kata YB bolehlah cakap, YB dah keluar. Saya dipaksa keluar sebab nak bertanding, kali dah saya tak keluar. Kalau ikut umur saya, tahun ini saya ada 8 tahun lagi menjadi seorang guru. Kalau ikut umur saya sekarang ni 8 tahun lagi. Sebab saya dibesarakan dulu umur saya 46. Dibesarakan. Cuma saya tak mohon orang tu orang besara, tu saya dibesarakan. Saya mohon cikgu-cikgu, cikgu ada kelebihan, cikgu ada kekuatan, cikgu ada kehebatan. Gunakanlah kekuatan, kelebihan, kehebatan cikgu itu untuk melonjakkan kecemerlangan akademik, sukan, koko dan apa saja bidang di SK Taman Bersatu ini. Taman pula, bukan semua guru besar yang ada semangat keaktifan, tetapi SK Taman Bersatu bertuah kerana seorang guru besar yang aktif dalam bidang reform masyarakat. Sebab itu satu elemen kekuatan yang perlu diterjemahkan. Bukan semua guru besar. Yang cakap ni mantan YDP Majlis Guru Besar dulu. Saya tahu ada guru besar dia tak kisah benda-benda begitu. Ada guru besar dia cukup alert, dan inilah kelebihan yang ada di SK Taman Bersatu. Okey, saya tak nak cakap panjang sebab saya kena bergerak awal sebab ada program EHOP dengan Yang Berhormat Tuan Menteri Pendidikan di SMJKC Yok Choi. Sepatutnya saya dah beritahu Cik Haji Azam saya akan sampai pukul 11. Tiba-tiba pagi semalam dapat arahan kena bersama dengan Timbalan Menteri. Apakan daya saya? Saya hanya menurut perintah. Sebagai tanda penghargaan atas jemputan kepada saya pada pagi ini. Tak banyak sikit, tak sikit banyak saya akan sulurkan. InsyaAllah RM 10,000 saya berikan kepada SK Taman Bersatu, iaitu 5,000 untuk pembangunan sukan hoki dan 5,000 lagi untuk kecemerlangan akademik. Teruskan kejayaan, teruskan kecemerlangan, insyaAllah anda semua mampu laksanakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
saya mewakili Kedah Negeri Perak dengan ini meresmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Akademik Murid 2023-2024 bagi SK Taman 1. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Encik Khairuddin untuk menyempurnakan gimik perasmian dan montaj majlis apresiasi dengan diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Azam Shah. Dipersilakan. Majlis Apresiasi dan Kecemerlangan Akademik Murid sesi 2023 disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Khairuddin bin Abu Hanifah, Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak.